آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Terima kasih, Afiq. So, apa khabar Fatin? Aida, apa khabar? Khabar baik. Fatihah, apa khabar? Alhamdulillah baik je. Dekat pipi Fatihah tu ada apa Apa yang bendera Malaysia Oh, Palestin tu? bendera Malaysia. Yang Afiq ni? Yang Afiq punya logo ni. Oh, letak kat pipi Bagus Edit je. Afiq, apa khabar Afiq? Semangat. Semangat Alhamdulillah Bagus. baik ya. Dah makan dah? Baru Yang ni siapa dia? Nak tengok belakang saya. Syafiqah. Syafiqah, apa khabar Syafiqah? Syafiqah. Saya kena ngelak orang nampak nama dia. Syafiqah. Apa khabar Syafiqah? Senyap je siapa? Tak boleh cakap ke? Tu ramai masuk tu. Ya, Syafiqah. Apa khabar Syafiqah? Iman Muzakir. Apa khabar Iman? Oh, Syafiqah balas kat dekat. Ya. Tak apalah. Alah. Asyik-asyik jadi macam ni. Okey. Iman dah makan Iman? Sudah Cikgu. Okey, siapa lagi tu ya, Syahirah Hafizah. Syahirah. Apa khabar Syahirah? Sihat cikgu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa lagi Saya nak kena tengok seorang-seorang ni. Fatihah dah. Oh, Alena. Apa khabar Alena? Baik cikgu. Oi, gambar. Semua gambar Malaysia hari ni Semua tampal kat pipi, kat muka semua dah. Okey. So, siapa lagi yang saya tak panggil? Semua dah panggil kot. Auni. Apa khabar Auni? Alhamdulillah baik cikgu. Laju dah type siap-siap awak. Okey. Jadi hari ni kita nak buat ulang kaji tajuk hukum linear lah. Saya decide nak buat tajuk tu dulu, yang kertas satu dulu. Lepas ni kita buat kertas dua, insyaAllah. Hari Senin ni insyaAllah kita buat kertas dua. Kita akan pergi ke satu tajuk. Saya pergi ke tajuk-tajuk yang senang dapat markah dulu lah. Yang kita tak sarabut kepala. Saya tak mau mula dengan ulang kaji tajuk fungsi apa semua tu. Kan ada setengah orang dia sarabut kepala lah kan. Jadi kita pergi kepada tajuk-tajuk yang kita boleh dapatkan markah sebanyak mungkin lah. Antara tajuk tu adalah banyak tajuk juga kan. Tapi antara tajuk-tajuk yang boleh kita dapat kumpul banyak markah adalah tajuk hukum linear. Okay, yang kita bincang ni kebanyakan soalan kertas satu dulu. Okay, kertas dua insyaAllah saya akan buat pada hari Isnin ni. Okay, dan dan saya akan cari satu hari lah untuk ganti kelas saya pada hari Isnin. Mungkin malam ke, dan bila saya dah betul-betul okey nanti saya buat malam lah ingat. Okay, nanti saya akan maklumkan. Untuk hari ni saya tak beri kat awak bahan. Saya harap awak boleh tengok dulu dan buat sama-sama. Saya pergi kat konten jap. Okey. So, seperti awak lihat sekarang ni kita ada soalan tahun 2006. Sebenarnya saya ambil modul Negeri Sabah. Tebal lah, 500 muka surat. Untuk tingkatan 4 sahaja 500 surat. Tingkatan 5 pun lebih kurang tu je. Jadi kalau saya nak print ataupun saya nak tu memang banyak lah. Jadi saya by topik je lah. Okay, kalau kat sekolah nanti saya akan pergi by topik. Okay. Ini adalah soalan kertas satu dalam tajuk hukum linear. Yang kita belajar ni tingkatan 4 atau lepas lah. Jadi saya minta awak buat dalam masa beberapa 2 minit lah. Kebetulan saya ada apa tu, timer kat sini. Tahu sikit lah timer ni. Nampak tak timer ni? Nampak
Nampak you. Okey, saya bagi masa 2 minit. Jadi saya nak awak buatlah setakat mana yang boleh buat. Maksudnya kita nak refresh apa yang ada dalam kepala awak sekarang. So, sebelum kita start, awak start dululah. Okey, boleh? Baca soalan dan cuba buat. Okey, mula daripada sekarang lah. Buat setakat yang boleh lah. Kan? Mungkin baca soalan dan cuba recall balik. Mungkin awak tak warm up lagi, tak apalah. Awak tengok dulu. Nanti saya akan tunjuk. Mungkin soalan kedua, soalan ketiga lepas ni mungkin awak lebih okey lah. Jawapan ada kat ujung tu Jawapan ada kat sini. Kat sini. Habis sikit lah jawapan ni tu. Ni. Tabur sikit Tak, saya tulis balik lah. Jawapan dia y per x square x 1 per Okey, masa loceng pun dah bunyi. Jadi nak tambah masa ke nak saya tunjuk je? Saya bagi tahu tu terang. Saya cadangkan cikgu tunjuk. Okey, baik. Setuju. Dia lebih kepada warm up ni kan. Awak pun tiba-tiba terkejut tengok. Dia exam ni tu kan dia buat terkejut tengok. Alamak. Okey, jadi soalan ni adalah soalan hukum dunia. Jadi kita baca soalan baik-baik. Rajah A menunjukkan graf lengkung Y sama dengan negatif 3x square tambah 5. Ya, memang tu graf kuadratik negatif kan. So, rajah B menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh apabila graf tadi tu diungkapkan dalam bentuk linear. Maknanya kita telah menglinearkan graf tadi. Tapi bila kita nak linearkan graf tadi, macam saya pernah bagi tahu awak, kita kena buat sesuatu di sini. Okey, dengan Y atau X itu untuk kita manipulate dia supaya dia jadi linear. Okey, kita kena tukar Y, kita kena tukar lah Y atau X tu. Jadi kita nak tukar apa? Soalan dia macam tu lah. Y ni dengan X ni kita nak tukar jadi apa? Maksud tu dia letak Y besar, X besar je. Sebenarnya bukan Y besar tu, kita kena cari nilai lah Y besar tu apa. Maknanya Y kecil ni nanti kena jadi apa supaya dia boleh jadi garis lurus. Okey, jadi cara dia adalah kita boleh sekejap ada mana ni. Kita ambil ruang ke tepi ni je lah. Tak, saya salin balik. Y negatif 3x square tambah 5. Okey. Yang ini kita boleh cuba dengan kita bahagi dengan x square. Maknanya x square tu kita kena bahagi. Sebab kita, yang ni sangkaan kita lah. Selalunya ada x square ni yang menyebabkan bila ada x square dia akan jadi lengkung kan. Bila kita nak jadikan dia linear, kita kena bahagi dengan x atau s. Dia tak semestinya dia boleh jadi apa saja sebenarnya tau. Dia tak semestinya awak bagi x ke x square boleh, tapi kita assumption kita sekarang kita cuba bahagi dengan x square sebab situ ada x square. Okey, jadi saya ambil pen warna ni, saya bahagi dengan x square. Okey.
Jadi lepas itu, bila saya bahagi itu, saya akan dapat apa? Saya boleh potong yang ini dengan yang ini. X square dengan X square satu. Ya, kita punya tujuan tadi kita nak bahagi dengan X square tu, kita nak potong X square tu. Jadi di sini akan jadi sekarang Y. Okay, jawapan dia akan jadi Y per X square sama dengan negatif 3 tambah 5 per X square. Okey. Sebab kita nak tukar bentuk ni, nampak ni. Dan kita kena ingat ni, ada 5 kat sini. Dah tu kita kena 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 orang tak alert dengan 5 tu lah. Okey, jadi 5 tu akan jadi kita punya, orang kata, kita punya pemalar lah. Sebab situ ada 5, kita kena kekalkan 5 tu dekat tu. Jangan awak pergi bahagi 5 apa semua, kita kacau X square lah. Okey, jadi sekarang ni dah boleh jadi jawapan dah sebenarnya. Kalau ikutkan saya dah boleh jadi jawapan. Jadi sebab ni soalan ni senang antara yang banyak-banyak ni yang boleh senang ni. Dia cuma awak lupa je kan. Jadi kata saya tulis balik. Y per X square sama dengan negatif 3 tambah 5 per X square ni. Ni yang kita dapat tadi lepas kita bahagi. Lepas tu kita susun dia dalam bentuk ni. Kita tulis sini ni dalam bentuk ni. Y MX tambah C. Okay, yang mana kita diberi. Iaitu Y 5X tambah C. Y sama dengan 5X tambah C. Dia bagi Y sama dengan 5X tambah C. Yang ni dia bagi. Okay, jadi kita susun ni yang kita dapat ni. Ikut ni saja. Macam kita nak bandingkan. Jadi kita boleh susun Y per X square. Sama dengan yang ini kita letak dekat depan sebab ada X kan. 5 per X square tolak 3. C kita tu negatif 3. Okey. Lepas tu, untuk jelaskan lagi jawapan kita. Sebab kita dah tahu yang ini kita punya Y. Yang ini kita punya X. Cuma beza dia X kita ada 5. Lepas tu kita kena asingkan lagi. Sebab kita tahu situ ada MX. M kita adalah 5. Okey, jadi 5 tu kena kekal. Okey, jadi maksudnya 5 tu kena kekal. Jadi Y sama X square ni dah settle. Sama dengan 5 ni kita kena kekalkan dia. Kita kena kekalkan. Kita asingkan dengan X square ni. Tolak 3. Sebab itulah jawapan dia adalah ini. Ini adalah Y besar. Ini adalah X besar. Jawapan dia. Boleh? Okay, faham. Faham lah? Loading je. Boleh. Dah boleh dah kot. Dia dapat sikit dia punya momentum. Dia punya apa. Yelah kita warm up tadi kan. Soalan ni InsyaAllah saya akan cuba bagi kat awak nantilah semua. Banyak lagi soalan ni. Soalan dia ada banyak. Dekat 20-30 soalan dia. Saya akan bagi lepas ni lah ingat. Untuk sambung. Tapi saya pun silap patut bagi awal-awal kan. Sebab kalau nak salin jenuh juga. Okay, cuba buat soalan ni juga. Awak tak perlu salin soalan lah. Soalan macam saya kata tadi, saya akan bagi soalan nanti kat awak. Awak cuba just buat je. Awak tulis nombor soalan, awak buat je. Nanti soalan ni saya akan bagi dalam bentuk soft copy. Awak buat je dulu. Okay, saya bagi 2 minit lagi sekali. Tengok momentum awak macam mana. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan yang itu. Dia bagi X per Y sama dengan P per X tambah 5X. Dengan keadaan P ialah pemalar. Apabila persamaan X per Y sama dengan P per X tambah 5X diungkapkan dalam bentuk linear, garis lurus yang diperolehi adalah yang tu. Dia bagi Y sama dengan PX tambah Q. Maksudnya daripada keadaan dia tak linear. Okey. Lepas tu dia tukar, apabila persamaan yang tu diungkapkan dalam bentuk linear, maksudnya dia tukar kepada linear. Okey, garis lurus yang diperolehi yang tu. Okey, maksudnya lepas dia buat daripada dia tukar daripada tak linear kepada linear. Soalan dia, ungkapkan X dan Y dalam sebutan X dan Y. Maksudnya kita akan cari macam tadi lah. Nak cari nilai Y dia dengan X dia. Last kali Q dia yang nilai C tu lah. Okay, so saya bagi sikit lah hint dia. Okay, C dia adalah Q. So, teruskan. Cuba buat takat mana yang boleh.
Nak tambah masa ke macam mana? Nak tambah masa ke nak saya buat? Macam biasa lah soalan dia. Jawab lah. Ke awak tengah duk kusyuk buat? Sekejap, tengah buat. Tengah buat. Dia tambah masa lah ya. Tambah masa. Lagi 2 minit. Cik, jawapan ni kena post dekat situ ke? Ke tak ya? Awak nak post ke? Boleh Oh, juga. tak. Saya tanya. Tak payahlah, tak payahlah. Dapat Okay. sama macam jawapan tu. Ni jawapan kat sini. Berat. Dapat? Okey. Good. Dia tak nak bagi tekanan kat orang lain tu. Sian kat mereka. Tu yang lain? Yang lain macam mana? Tak Saya tahu. dapat X je kau. Mau dapat X je. Okey. Iman dapat? Dapat. Okay, good. Alright, masa pun dah tamat. Jom kita tengok macam mana nak buat. Okay, yang mana tak dapat, teruskan. Saya dah bagi 4 minit tadi, lebih daripada tu lagi. Jadi, yang dapat, Alhamdulillah. Yang mana tak dapat, boleh tengok, no problem. Bukan the end of the world lah. Banyak benda kita boleh belajar lagi. Pun boleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan ni. Okay. Dengan keadaan P ialah pemalar. Apabila persamaan yang tadi tu, X per Y sama dengan P per X tambah 5X tu diungkapkan dalam bentuk linear, garis lurus yang diperoleh adalah yang ini. Yang ni dia lepas dia tukar kepada linear. Okay. Cuma dia letak Y besar, X besar. Maknanya ada nilai sepatutnya. Bukan nilai Y besar tu sebenarnya. Dia ada nilai lain. Okay, sama juga X besar tu. X besar tu bukan nilai yang sebenar. Dia ada nilai lain. Tapi dia letak Y besar, X besar. Dia nak suruh kita carilah apa Y kat situ sepatutnya. X besar tu apa nilai sepatutnya kat situ. Okay, dia katakan ungkapkan X dan Y dan sebutan X dan Y. Okay, jadi first kali kita lihat persamaan ni, saya salin balik. Y X per Y sama dengan P per X tambah 5X. Jadi antara ke kegusaran kita adalah apa nak buat. Kan? Apa nak buat? First kali kita kena kaitkan persamaan ini dengan Y sama dengan MX tambah C. Ini memang tak boleh lari. Okay, ini fundamental dia. Ini adalah kita punya key. Yang awak nak buat apa-apa ini, YMX tambah C. Okay, jadi sekarang ni, dia kata lepas dia tukar tu, dia jadi yang ini. Maknanya dia dah ada nilai. YMX tambah C dah ada nilai iaitu Y sama dengan PX tambah Q per 2. Okay, dengan kata lain, kita dah ada nilai lah tu. Q dan 9 Q. Okay. Jadi, kita dah tak ada dah yang tu. Sekarang ni, kita lihat balik yang asal ini. Nak pergi sini. Antara ke benda yang menyakitkan hati atau mata kita jadi tak sedap adalah kita tengok X tu. Awak tengok X ada banyak. Ada semua. Semua ada X. X per Y, P per X. Betul tak? Awak setuju tak dengan saya?
Setuju. Hmm. Setuju. Semua tempat ada X. Sedangkan kita perlu letak X tu satu tempat je. Y satu tempat, X kena satu tempat saja. Okey. Jadi bila awak lihat dia ada sampai 3 tempat. So kerja kita adalah nak menghapuskan. Kita kena pilih satu nak darab atau nak X tu, kita nak darab X ke, nak darab satu per X ke, supaya bila kita buat jalan kerja tu, tinggal satu tempat je X. Kalau awak buang satu-satu pun boleh. Awak buang satu, betul, awak buang satu sampai tinggal satu lah. Okay. Kalau kita boleh buang terus dua, lagi bagus lah. Jadi antara keadaan kat sini kita tengok, awak nak darab dengan apa supaya X tinggal satu je. Contoh, kalau saya darab X. Okay, saya tulis ni, saya darab X. Darab dengan X. Apa akan berlaku? Sini akan di X square betul? Betul. Sini hilang. Tapi sini akan ada X square. Masih ada dua tempat lagi kat situ, betul? Ya. Maknanya kalau awak kena buat lagi lah jalan kerja tu. Tapi bila dah double X square, awak nak kena bahagi X square. Nanti hilang pula X kita hilang tu. Tak ada dah. Betul tak? Ya. Tapi dia akan ada di belah P ni sebenarnya. Nanti dia ada balik. Dia boleh juga kan. Tapi kita nak buat satu jalan kerja yang kalau boleh kita boleh menghapuskan dia tu. Agak-agak awak nak darab dengan apa Hmm. Nak darab dengan apa supaya kita boleh hilangkan satu. Kalau saya, sebab kat sini ada X kat atas ni, mau atas. Ni belah atas, yang ni pun belah atas. Jadi kita boleh darab dengan 1 per X. Betul tak? Betul. Sebab bila kita darab 1 per X, dia hilang lah. Okay? Bila kita darab dengan 1 per X, dia hilang. Maknanya, saya darab 1 per X dengan X per Y. Kalau saya darab, dia boleh potong ni dengan ni. Jadi kat sini akan jadi 1 per Y. Kalau saya darab yang ni pula dengan 1 per X, dia akan jadi P per X square. Okay? Saya darab dengan yang ini, X square ni saya darab dengan 1 per X juga. So dia akan potong-potong. So dia akan jadi tambah 5. Jadi sebenarnya sama macam darab tadi. Kalau buat jalan kerja. Saya nak bagi awak faham. Kadang-kadang macam saya kata tadi, kita boleh darab dulu X. Lepas tu kita macam mana nak cakap setelah saya buat tepi ni. Ni saya saja nak tunjuklah X per Y sama dengan P per X tambah 5X. Kalau awak buat silap, awak kata awak darab dengan X. Awak tak darab dengan ini. Awak darab dengan X. So, apa akan berlaku? Sini akan jadi X square per Y sama dengan ini kita tinggal P jadi 5X square. Betul tak? Tapi awak kena buat lagi sebab kita nak bagi jadi satu tempat je kan. Awak kena darab dengan apa? 1 per X square. Betul? Bagi kita potong. Jadi dia akan dapat jawapan sama balik yang ni. Okay, maknanya kalau awak potong satu-satu pun dia akan dapat jawapan sama balik. Boleh ikut tak? Boleh. Boleh nah? Okey, jadi saya tak payah tunjuk saya ni Awak faham maksud saya? Yang tu jalan kerja satu-satu. Okay, yang ni kita terus buat lah dapat jawapan terus. Sama je sebenarnya, jawapan kan sama. So, yang ni awak akan dapat jawapan dia. 1 per Y P per X square tambah 5. Jadi, kita nak bandingkan yang ini. Okay, kita nak bandingkan yang ini. Jadi, kita tahu bahawa X square ni kita boleh asingkan dia. Dia akan jadi 1 per Y sama dengan saya asingkan lah macam ni. Selalu kita asingkan lah supaya kita tahu tu M X kan. Yang ni X lah. 1 per X square ni adalah X lah. Okay, tambah 5. Okay, jadi kita bandingkan yang ada ni dengan yang ini. Yang saya highlight ni. Okay, jadi Y besar kita adalah yang ini. Saya pakai pen warna biru ni. So, Y besar kita yang hijau Y besar ni adalah yang ini. Boleh faham? X besar Boleh. kita adalah yang ini. Itulah jawapan dia. Sebab soalan tanya itulah kan. Sebabkan X dan Y dah sebutan X dan Y. Yang ni lah jawapan dia. Maknanya, jawapan awak Y besar sama dengan 1 per Y. X besar sama dengan 1 per X square ini. Jawapan awak. Jangan buat bulat-bulat je saya ni. Saya nak tunjuk je. Kan? Dan jawapan akhir awak kena yang macam bawah ni lah. Di bulat-bulat nanti pemeriksa tak faham benda bulat.
Boleh? Boleh. Boleh. Okey, baik kita pergi Tengok soalan. balik ke? Ya, ya. Saya nak tengok balik Nak tengok balik yang mana tu? soalan ni. Oh, soalan ni. Okey. Nak bagi nampak semua ke nak nampak soalan je? Semua. Macam ni boleh? Cantik. Okay lah. Alright. Okay. Baik, kita ada soalan B. Jangan terlupa pula kita ada soalan B. Soalan B kat sini lah. Cari nilai Q. Jadi kita tengok Q kita. Q kita sama dengan apa sebenarnya? Saya pakai pen color highlighter warna biru ni. Ni Q kita. Okay, Q berdua ni adalah nilai C, ingat saya cakap tadi? Nilai dia adalah nilai C. Kat sini nilai C dia apa dah? 5 kan? Ya. Jadi, kita buat persamaan tu je lah. Q per 2 sama dengan apa? 5. 5. Jadi, Q sama dengan 10. 10. Okay, dapat nilai Q. Malam esok awak ada buat apa malam esok? Ada kelas tak? Tak ada. 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 Kalau tak ada apa-apa, malam besok saya buat kelas tambahan lah kot. Kelas ganti lah hari tu. Tambahan kelas ganti sekali lah tu. Boleh kot? Boleh, insyaAllah. Nanti saya bagi masa lepas isyak macam tu lah kita start. Lalu cikgu lain buat malam ke dia start pukul apa? 8.30. Awal Dia buat 9 sampai 10.30 tu. 9 sampai 10.30. Boleh lah ikut awak lah. Okey boleh? Saya teruskan? Dah salin lah? Dah. Alright, mai. Soalan yang ni pula. Soalan nombor 4, aplikasi yang kedua. Soalan ni soalan SPM ni 2004. Kata satu soalan ni. Saya bagi awak macam biasa 2 minit ataupun 3 minit. 2 minit lah Kalau tak cukup, tambah lagi. Ni boleh salin dengan cepat ni. Ataupun awak boleh kata apa? Buat je tak payah salin tak apa. Cuma kadang-kadang macam saya suka salin lah sebab kita nak tengok kan. Okey ke tu? Nak tengok Google Meet jap. Mana Google Meet saya? Tu. Alena okey Alena? Okey cikgu. Okey nah. Iman okey Iman? Handsome lah Iman. Duduk kat mana tu? Awak pun tak buka kamera Buka lah kamera. Tak mandi lagi Segan. Tekan pula tu. Siti Wadina. Ya Allah. Apa khabar Siti Wadina? Ada ke tak kat situ? Oh, baik. Sihat ke? Dah vaksin belum? Dah vaksin belum. Dah daftar vaksin belum? Awak semua boleh daftar kan? Dah. Daftar. Saya rasa saya sakit ni pun ada efek daripada vaksin lah.
Dia macam ada gangguan sikit. Lepas tu okey lah. Alright, masa dah habis. Macam mana, nak sambung masa ke? Nak tambah masa ke? Nak saya ajar je? Ajak je. Apa? Terlibat? Fatin terlibat, Fatin? Lupa. Lupa. Okey, tak apa. Kita proses mengingat balik. Raja, tu saya kata form 4 punya subjek banyak awak lupa kot. Saya nak kena ustaz dengan ulang kaji form 4 ni. Hukum linear, geometri koordinat, fungsi, logaritma, set, apa semua tu. Ingat lagi ke? Ingat. Kalau Linear lemah Raj, banyak. apa dia? Linear ni lemah banyak ah. Linear Minggu ni kan? lepas kosong. Awak mungkin dah study yang lain tu, saya agak dah hukum linear ni ramai orang. Tapi saya hukum linear ni tak susah lah. Tapi kalau dia banyak bagi markah tu pun hanya kertas 2. Kertas 2 tu 10 markah tu kita kena bagi dapat. Cuma sebelum saya nak pergi pada kertas 2 tu, baik saya orang kata buat kertas 1 dulu supaya macam warm up lah. Kelas yang mungkin kelas esok, malam esok, dia akan buat hukum linear kertas 2. Okay, baik. Nombor 4. Rajah menunjukkan graf garis lurus Y per X melawan X. Okay, yang ni dia bagi tahu dah. Maknanya dia dah tukar kepada garis lurus lah ni. Okay, sebab kita nampak apa graf garis lurus. Diberi. Yang ni persamaan yang ni, awak kena perasan, awak kena tahu tau. Persamaan yang dia bagi ni tak tukar lagi. Okay. Kenapa kita tak tukar lagi? Dia bagi dalam bentuk kuadratik pertamanya. Dan nilai Y dia Y, nilai X dia. Tengok ada X, ada X square. Sedangkan di sini dah jadi Y per X. Ini jadi X. So, faham maksud saya? Di situ dia telah tukar. Daripada persamaan ni tukar kepada sini. Baru dia jadi garis lurus. Kalau tidak, tak jadi lurus. So, kalau kita tahu yang ni bukan persamaan garis lurus, dia akan jadi macam ni. Kan? Jadi dia telah convert ataupun tukarkan jadi hukum tak linear kepada hukum linear. Jadi bila dia tukar tu, nilai Y dia dengan X dia akan berubah. Baru dia boleh jadi linear. Okey, itu benda pertama basic first yang kita kena tahu. Dia telah tukar Y per X dengan X. Okey, sekarang ni kita ambil persamaan yang saya tak mau pergi jauh-jauh, saya tulis kat sini je. Y sama dengan 6X tolak X square. Jadi kita kena pastikan supaya Y di sini sama Y per X di sini. Awak faham maksud saya? Kita kena bagi sama. Nilai Y besar kena sama. Jadi apa kita nak buat supaya Y per X? Bagi X. Yes. Darab. Darab ke bahagi sebenarnya? Bagi. Bahagi Kita kena bahagi. Bagi X. Bahagi X. Bahagi X. Bahagi dengan X. Okay. Supaya kita dapat sini Y per X. Kalau darab 1 per X lain cikgu? Ya. Kalau darab 1 per X lain Kalau awak darab 1 per X pun boleh juga. Sama je lah tu. Jelah. Ambil. Sama. Okay. Okey. Bahagi X dengan darab 1 per X adalah benda yang sama. Okey, jangan gaduh. Benda yang sama. Sama dengan boleh dapat 6. Boleh. Tolak yang ni potong tu jadi 6 tolak X lah. Boleh tak cakap ni? Boleh. Jadi Boleh. apa benda nak buat lagi? Semua dah okey ni. Ni dah apa maksud dah okey? Saya bagi nampak lebih clear lagi. Yang ni Y per X. Yang ni sama dengan negatif X tambah 6. Kenapa saya ubah dia? Saya nak bagi nampak YMX tambah C lah. Faham maksud saya? Yang ni C lah. Faham. Ni C. Yang ni negatif 1 ni kita punya M dia lah. So kalau awak perasan, kita punya ni dah sama ni dengan ni. Dah sama kat sini. Okay, dah betul lah tu. Okey, bila dah sama, inilah kita punya, orang kata, inilah persamaan ni. Inilah persamaan kita.
Okay, sekarang soalan tanya apa Cik? Oh, hitung nilai K dah ya. Okey, dia nak nilai K kat sini dengan H kat sini. Okey, jadi yang ni kita kena libatkan kecerunan lah kot. Ya, kecerunan. Sebab Kecurunan. tapi kita tak boleh pakai titik ni titik ni dengan titik ni. Kecerunan kita boleh senang je kecerunan ni M, betul tak? Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1, betul? Tapi kita tak boleh Betul. pakai lah sebab sini pun tak tahu, sini pun tak tahu. Nanti kita akan stuck kat situ juga, jadi kita tak tahu. Jadi kita nak pakai apa? Pakai yang kita tahu. Yang kita pergi buat ni apa tujuan kita buat? Kita cari ni sebenarnya apa tujuan dia ni? Apa pasal apa kita buat benda ni? Kalau tak buat tak apa kan? Tapi kenapa kita buat? Ha. Nah. Dia tahu satu lagi titik Ya. Yeah. Titik tu titik apa tu? Kosong 6. Ya, very good. Allahu Akbar. Bijak. Dia bila kita teruskan ni, garis ni kita teruskan. Di sini akan jadi potong di pasi Y per ni kan ni. C kan nilai C kita. Sini. 0, 6. Boleh faham tu? Boleh. Yang lain okey, yang lain. Faham tak kenapa kita dapat 06 tu? Ni sebab nilai C Boleh kat lah. sini. YMX tambah C. C tu adalah pintasan Y kan? Ingat lagi Jadi 06. Jadi 06 tu kita ada satu lagi titik. Baru kita pakai titik tu lah. Untuk di sini. Jadi saya pakai. M kita ada tak M ni? Negatif 1. Negatif 1. Ya betul tu. Negatif 1. Di sini. Negatif 1. Y2 tolak Y1. Jadi kita ambil dua titik lah. Kita ambil yang ni. Kita ambil yang ini. Kan yang ini. Okay, kita ambil yang tu. Sebab kita tahu kita keturunan. So, Y2 tolak Y1 ni kita ambil je lah. Y2 ni. Kita ambil K tolak 6. Kau faham tak saya buat apa? K tolak 6. Lepas tu 2 tolak 0. Boleh? Boleh. Awak nak buat 6 tolak K pun sama je. Okay, 6 tolak K, 0 tolak 2. Boleh juga. Alright. Lepas tu, selesaikan je lah. K tolak 6, negatif 2 pergi sana jadi negatif 2. Sini K tolak 6. Jadi K sama dengan 6 tolak 2, 4 lah kan? 4. Yes. K sama dengan 4. Okay, boleh? Boleh. Okay, jadi nak dapatkan nilai H, tapi K kita dah dapat. Awak nak pakai macam tadi pun boleh. Buat 06. Awak nak pakai 2K pula pun boleh. Sebab K awak dah tahu. Sebab K ni awak dah tahu dah 4. Kan? So awak ada titik 24 dengan awak boleh buat pakai titik baru ni. Ataupun awak pakai titik 06 tadi pun boleh lah. Sama je. Okay, sebab tetap dia negatif 1. Boleh faham maksud saya? Boleh. Kita akan buat benda yang sama. Boleh. Kita akan buat M sama negatif 1. Sama dengan kita ambil titik yang ini H3 ni. Okay, awak boleh ambil 24 ni. 24 ni awak ambil 4 tolak 3. 4 tolak 3. Ambil Y ni tolak Y ni. X ni 2 tolak H. 2 tolak H. 2 ni tolak H ni. Okay, jadi awak akan dapat ini 1. Yang ni akan jadi 2 tolak H pergi sini lah. Lepas tu tukar jadi H tolak 2 lah. Betul ke? Betul lah. H 1 tambah 2, 3. 3. Jadi kita dapatlah nilai H dengan nilai K kita. Tengok nak screenshot semua boleh? Boleh. Sekejap Okey. Okay dah. Yang lain okey ke tu? Okey. Okey, baru 4 soalan Kita bayangkan soalan yang macam ni pun kita ambil masa 4 soalan untuk buat. Kalau kertas 2 tu lagilah. Masa saya ajar form 4, masa saya jawab dulu pun kalau awak ingat lagi lah. Saya nak ajar satu soalan pun satu waktu kat kelas lah. Okey, baik. Nombor 5. Okey, buat. Saya buka masa 2 minit lagi sekali.
Bermula daripada sekarang. Okey, dah siap ke belum tu? Dah. Dapat, Fatin? Dapat. Dapat sama macam jawapan? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tahniah kepada Fatin. Yalin? Gue salah darah aku. Hah? Tersalah darah. Dapatlah. Lepas hang darab tu. Hang ijaz baik dapat tak? Sekejap baru nak. Okey, okey. Yalin ni. Yang senyap ni, Fatihah. Orang janganlah senyap. Cikgu janganlah bagi cikgu rasa macam tak dipedulikan. Dia dapat deh kau. Dapat dah? Okey. Yalin. Ni Google Meet ni. Sekejap. Tengok Google Meet saya. Syairah dapat, Syairah? Left tu kot Syairah. Iman dapat Iman? Belum. Belum. Okey lah, tak apalah. Baik, nombor 5, yang mana tak dapat boleh tengok lah. Jadi kita tengok dia punya game dulu apa dia. Dia punya ni, dia bagi tahu macam ni. Dia bagi yang ini. Tapi kita pun tahu dia bagi persamaan pun tak lengkap lagi tu. Kita kembang dulu. Dia relax dulu. Maksudnya awak jangan apa tengok rasa macam susah. Kita y square sama dengan 10 kali 2 berapa? 20. X tolak 4 X square. Okey, boleh tu? Boleh. Oh, 3, 4. Mana ada 4 2 X square lah. Dua. Kan? Dua je. Okay, 2 je. Alright. Lepas tu, ini dah persamaan dia. Lepas tu, kita tengok
Macam saya kata tadi, kita tengok graf ni. Graf ni kat sini apa dia? Graf ni kat sini ada tanda apa tu y square dengan per x dengan x. Jadi kerja kita sekarang kita nak bagi dengan x lah ataupun darat kan 1 per x. Ini darat dengan 1 per x. Boleh lah. So, apa jadi? Ni bagi dengan x. Ni bagi dengan x. Ni bagi dengan x. So, jawapan kita akan jadi y square per x. Which is dah sama lah dengan yang ini. Okay, dah sama dah. Selesai. Yang lain ni kita potong. Potong. Sama dengan 20. Tolak. Ini potong. 2x. Boleh? Boleh. Takat ni okey je yang lain ni? Okey. Alright. Jadi kan bila kita dah dapat ni, awak boleh susun lah cantik-cantik jadi bentuk y mx tambah c tu. Y square per x sama dengan negatif 2x tambah 20. Susun dia dalam bentuk y mx tambah c. Okay, kita belum dah jawab soalan lagi. Okay, just kita dah dapatkan persamaan sebenar dia. Okey, ni persamaan ni, ini baru kita masuk ni persamaan garis lurus ni persamaan sebenar dia. Yang tadi tu bukan. Yang tadi tu dalam bentuk kuadratik lagi ataupun dia tak linear lagi. Okey. Bila kita dah linear, ni lah persamaan dia. Baik, sekarang ni kita nak cari nilai P dan Q. Kita boleh guna kaedah tadi. Kita boleh guna kaedah nak cari macam ni kita tengok dia tak pintas dekat Y, dia pintas kat X. X. Kan? So, apa maksud dia? Okey, saya boleh tulis ni pintasan X sama dengan P. Okey, apa maksud bila pintasan X tu? Apa yang akan terjadi bila dia pintas kat X? Kalau dia pintas kat Y, apa terjadi? X kosong. Kalau dia pintas kat Y, X dia kosong, betul tak? Kalau dia pintas kat X, Y kosong. ya, Y dia akan jadi kosong. Ataupun dengan kata lain, ini yang kosong. Faham? Oh. Itu yang kosong. Maknanya, kita tulis sini kosong sama dengan negatif 2x tambah 20. Selesai kan awak dapat nilai x? Awak faham maksud saya? Faham. Okay, jadi selesaikanlah dapat. X tu kena ganti P tak? Bila awak dapat jawapan akhir, bawa ganti. Maknanya x tu adalah sama dengan P. Kalau ganti terus kat style dia. Boleh, lagi boleh. Boleh je. Sebab kita tahu kat sini adalah P bukan x kan? Sebab dia sama, x dengan P tu sama. Awak dapat P, awak buat X, lepas tu last kali awak beritahu P sama dengan tu pun boleh juga. Kalau awak tukar daripada awal lagi bagus lah. Maksudnya awak tak silap lah. Awak tukar 2P tambah 20 kan. Jadi awak akan dapat berapa? P sama dengan berapa? 2P sama dengan 20. Jadi P sama dengan 10. Kalau awak dapat X tadi, X sama dengan 10, tukarlah sekali. Awak dapat X sama dengan 10. Betul awak buat P sama dengan 10. Jangan lupa ni, P yang 10 ni yang paling penting. Boleh? Boleh. Okey, baik. Kita nak cari Q pula. Ini. Okay, kita ada 3Q. Jadi kan, yang ini kita dah tahu P10. Yang ini kita boleh pakai uh, kecurunan tadi lah. 2 titik M dengan Y2 tolak Y1 lah. Kita dah ada 2 titik kan. 3Q. Itu kecurunan dia ni. Mana kecurunan dia berapa? Ni kecurunan dia. Faham? Negatif. Ya, negatif 2. Jadi sekarang ni, awak pakai benda yang sama. Negatif 2 sama dengan Y2 tolak Y1. Awak boleh ambil yang mana lah. Q tolak kosong pun boleh. Q tolak kosong per 3 tolak 10. Okay, sebab kita dah ada nilai P tu 10 kan. Jadi selesaikanlah Q per negatif 7, negatif 2. So Q sama dengan 14 lah.
Boleh? Nak tengok semua? Boleh. Dah screenshot dah ataupun dah salin? Dah. Sudah. Alright. Sekarang ni, boleh tak awak buat lagi satu soalan tapi kali ni hantar dekat Padlet. yes, Padlet. Padlet tu lag aku. Lag ke? Kau tahu tak? Tak, bukan. Yang tu baru ni kan dulu kan lain bentuk dia. Sejak dia dah upgrade ni, dia makin lag. Oh, ya ke? Nak hantar homework pun lama. Serius. Tak apa, cuba. Takat mana Setuju. yang boleh. Hantar Tak kat boleh. grup je tadi. Hantar kat grup. Boleh tak? Hantar kat grup Telegram Lagi senang Siapa tak sakit kepala? Betul dah tu. Tak, bukan. Kalau hantar kat situ, dia akan kekal di situ sampai bila-bila. Nanti kalau saya dah tua-tua, awak semua dah kerja-kerja. Boleh jadi Saya kenangan rindu tulisan Aida. Saya tengoklah tulisan Aida. Oh, ni lah kerja Aida dulu. Kalau hantar kat Telegram, takut tak tahu kat mana hilang kan. Lupa nak set masa. Momen ni senyap je. Cikgu. Ya. Dia boleh hantar soalan kat grup tak? Hantarlah. Saya punya skrin jelas. Bukan soalan ni. Hantar soalan ni hantar kat grup. Saya tak nampak skrin saya kabur. Sekejap. Saya hantar lah. Hantar jap. Screenshot hantar jap. Dekat tu siang kat batin. Siapa-siapa yang lain pun boleh tengok kat. Tapi yang mana nampak buat je lah. Sabar. Tu. Aida dah hantar dah. Dah ke? Senang je soalan ni. Ni semua soalan SPM lah. Yang kita buat hari ni semua soalan SPM. Ada 1-2 je soalan ramalan. Kalau awak boleh buat tu maknanya awak dah berjaya buat soalan level-level SPM lah. Agak-agak okey dah tajuk ni. Dah okey-okey sikit dah. Saya ada sebenarnya. Saya sebenarnya ada. Boleh. Apa dia? Boleh je tajuk ni. Dapat dah. Sebenarnya saya ada 20 lebih soalan. Lebih kurang 30 soalan. Saya kata saya. Lebih kurang 33 soalan. Kita baru buat nombor 6. Kita ada 33 soalan. Okey, tak apa. Mana kawan-kawan yang lain ni? Dah siap ke belum? Yang lain macam mana? Dah siap lah? Dah, cikgu. Alright. Awak dapat jawapan sama macam ni? H2K6? Apa dia? Dapat. Nak saya tunjuk ke? Tunjuk je lah. Tunjuk je. Nak tengok. Okey. Baik. Tu soalan dia, apa pen saya jadi pink pula hari ni. HY sama dengan KX square tambah HK. Jadi kita tengok kat sini pun dah nampak ada Y. Sini X biasa lah. Maksudnya dia linear biasa. Jadi apa kita kena buat? Kita bahagi dengan H.
Jadi bila kita bagi dengan H, kita boleh potong lah. Yang ni dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. So, apa yang jadi, apa yang tinggal adalah Y per K X square per H tambah K. Okay. Itu je lah. Lepas tu, kita macam bagi jadi MX square apa semua tu kan. Nak kena pasti senang. Yang ni Y. Yang ni jadi K per H lah. X square tambah K. Okay. Okay, jadi yang ni kita tahulah. Yang ni Y. Yang ni X. Yang ni M. Yang ni C. C. Kita kalau dah ada ni, senang je kita. Memang senang je kita. Jadi kita boleh tengok terus. Cari nilai H dan K. Jadi K ni selalunya kita buat pitasan C dulu lah. Senang kan. Pitasan Y ni. K ni sebenarnya berapa? 6. K sama dengan 6. 6. Senang dapat jawapan terus. Sebab dekat sini. Ini adalah 6. 06 kan. Jadi Y sama dengan 6. Selesai. Dapat dah K. Untuk H. Seorang bagi tahu saya. Sebab ramai dah kata dapat tadi kan. Saya lari pula ni. Macam mana dapatkan nilai H? Dia dah bagi kecerunan 3. So kita buat 3 sama dengan K per H. Tapi K tu kita ganti dengan 6. Ya, betul tu. Jadi kecerunan kita 3. 3 ni kecerunan dia bagi kat sini mana. Diberi kecerunan 3. M lah. Kecerunan tu M. M kita kat sini. Okey. K per H. Jadi 3 sama K tu kita dapat di kat atas ni 6. Jadi tukar 6 per H. Okey, jadi buat je lah. H naik atas. Dapat 2. H sama dengan 6 bagi 3, 2 lah. Boleh tu? 5 cm okey ke? Okay. Rasanya soalan ni lagi senang daripada fizik kot. Allah. Fizik je cakap aku. Baik. Boleh kita teruskan? Fatin perlu bantuan ke? Skrin. Memang kabur ke? Tak nampak. Kabur ke? Fatin tak nampak lagi ke? Tak adalah kabur sangat. Nampak je. Sekejap. Saya kena tukar soalan saya nanti. Saya tak boleh pakai note lah. Note dia tak HD. Kalau saya pakai... Sekejap. Saya try tukar. Saya nak bagi soalan saya tu jadi HD jap. If. Mana saya punya soalan tu ada kat sini tak? Ni. Tapi skrin cikgu pun kabur. Ya ke? Mm-mm. Memang skrin saya kabur? Tak, cikgu kat Telegram pun agak kabur. Sekarang ni? Boleh nampak tapi dia tak adalah HD, betul-betul HD tu, faham tak? Dia kabur sikit. Ya ke? Ya cikgu. Tak ada siapa nak backup aku ke? Tak adalah juga. Sekejap saya cuba yang terbaik. InsyaAllah. Sekejap Ni macam ni sekarang nampak clear tak? Dia sama je. Tak terang tapi nampak je. Nampak? Boleh dibaca lah. Boleh dibaca. boleh, Nampak sir. gambar semua dah. Ya, nampak cikgu. Ya. Okey. Kalau saya pakai yang tadi? Sama je. Sama juga. Kalau sama je saya nak pakai yang tadi. Sebab yang tadi ni, yang ni saya suka dia sebab saya boleh conteng merata sampai ke tepi ni saya boleh conteng. Lepas tu saya suka pakai ni, note ni. Kalau saya pakai yang lain, dia terhad tempat dia. Kat situ je. Tak apa. Buat dulu. Takat mana yang boleh. Lepas ni kita minta siapa-siapa pula explain lah jawapan. Jawapan dah ada dah.
Dah. Sekejap. Dah siap ke? Okey dah. Yang lain? Belum lagi. Dah. Dah. Dia tak set masa pun. Cikgu Zunaidah ada bagi apa-apa kat awak ke? Bahan ke apa ke? Dia kata kat saya kalau dia buat dia bagi Ada. kat semua. Ada. Rasanya ada bahan Nmat. Apa dia? Rasanya ada. 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 Nmat. Ya. Yang mana? Sekali ambil modul ada admit. Ada model Nmat sekali dalam tu. Oh ya ke? Sebab tu dia cakap kat saya kalau dia buat modul dia bagi semua. Tu saya pun tak tahu modul mana dia bagi. Nanti bolehlah tunjuk kat saya kan? Ingatkan cikgu yang bagi. Tak, dia yang bagi. Okey. Tajuk apa dia bagi Tak ingat aku. Tak ingat lah. Sebab kalau ada modul pun senang je kan. Awak tak payah nak salin soalan apa. Dah siap yang lain? Mari kita tengok jawapan. Okey. Yang dapat ni macam Aida dan Fatin, jawapan awak sama ke yang ni? Sama. Sama. Okey, good. Yang lain? Sama. Fatihah ya. Yang lain. Afiq. Iman dapat? Iman, Aliana, Zahira. Dapat cikgu, dapat. Satu soalan. Ya, Iman. Lagi satu. Oh, Fatihah dapat. Okey, good. Semua dapat Okey, good lah. Yang mana masih terus usaha tu teruskan. Baik, saya akan tunjuk. Nombor 7 ni Pemboli ubah S dan Y dihubungkan oleh yang ini 3Y sama dengan bla 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 dengan keadaan P adalah pemalar. Rajah menunjukkan garis lurus QR. Okey. Yang diperoleh dengan memplot XY. Okey. Sekarang ni dia bagi kat kita tu tak linear. Lepas tu dia kata bila dia plot XY ni lawan X square baru jadi linear. Ungkapkan persamaan dalam bentuk linear yang digunakan untuk memplot. Okey. Maknanya persamaan yang asal ini kita kena tukar kepada 3Y sama dengan P tolak 1 X tambah 12 per X. Kita kena tukar jadi XY dengan X square ni lah. Yang pertama selalunya kita fokus kepada Y dia. Hanya sekarang ni kita kena Y tu nak dapatkan daripada 3Y. Hampa nak tukar kepada jadi XY. Apa awak nak buat? First sekali awak kena buat apa? Bagi 3 tu. Awak bagi 3, betul awak darab X. Ataupun awak darab X. Awak darab X ataupun awak bagi 3. Ataupun awak darab je X per 3 kan. Ya. Kalau awak pening kepala awak buat satu-satu. Tak ada masalah. Yang penting matlamat akhir kita tu. Okey. Yang penting akhirnya kita nak dapat 3SY ni. Okey. Ataupun buat pelan-pelan. Contohlah kita darab dengan X dulu. Darab dengan X. Supaya dapat X. Ada X kat situ. So dia akan jadi sini 3Y X sama dengan apa? Bagi tahu saya P
tolak 1. Tolak 1. X square lah. Tambah dengan Square. 12. Betul tak? Ya. Lepas tu saya bahagi dengan X. 3 lah. Dah 3. Sebab saya nak YX, SY kan. 3. Saya tak mau 3 tu, saya bagi dengan 3 pula. Ya. Bagi 3, bagi 3, bagi 3. So jawapan saya ni boleh potong jadi XY lah. Sama dengan yang ni sama je lah. P tolak 1 per 3. per X square. 3 X square tambah 12 bagi 3, 4. X. Ni je lah. Okey. Lepas tu kita dah ni lah ni jawapan dia kot. Yelah. Ya. Ni lah jawapan dia. Tak perasan pula. Ni lah jawapan dia. Sebab dia nak ungkapkan persamaan kan. Tu dah persamaan kita dah siap. Diberi kecerunan QR ialah negatif 2. Senang je. Kita dah yang ni adalah Y. Yang ni adalah X. Yang ini adalah kecerunan kita M. Yang ni adalah pintasan Y ataupun C. Okey, yang ni adalah M. Yang ni adalah C. Okey, diberi kecerunan ialah negatif 2. Jadi, kita pergi ambil kecerunan kita yang saya highlight warna biru tu. P tolak 1. P tolak 1 per 3. Ataupun selalunya saya nak senang, saya cari yang C dulu. Okey, tak apalah ni saya tulislah. P tolak 1 per 3 sama dengan negatif 2 lah kan. Okey, biar dulu kat sini. Atau baru cari, nak cari dulu pun boleh. Tapi selalunya saya suka macam buat yang senang dulu lah. Apa dia yang senang sebenarnya? 4 ni kan Sama dengan 6T. sama dengan 6T. Jadi 6T sama dengan 4. Jadi T sama dengan 4 per 6. Ataupun T sama dengan 2 per 3. Dah selesai dah satu. Confirm markah kita satu markah kat situ dah. Yang ni buat pula. So negatif 6. P tolak 1. P sama dengan negatif 6 tambah 1. P sama dengan negatif 5. Dah dapat. Boleh? Boleh. Boleh. Alright, jom kita try lagi satu soalan dan lagi satu soalan lagi untuk apa tu baru 10 lah 17 dan kita buat tu lagi soalan. Buat sekarang. Nampak tak? Kabur Nampak dah. Tak. Kabur balik. Sekejap, saya lupa nak masa. Start. Dah ke belum?
Sekejap. Tengah proses. Okey. Proses. Masa dah habis Tak dah. apa-apa, faham. Macam mana? Nak saya tunjuk ke? Nak tambah masa? Tambah masa seminit je. Tambah. Dia macam ni saya nak cerita sikit kalau awak tak faham bermaksud terangkan bagaimana P dan Q dapat peroleh ni. Maksudnya soalan dia cerita panjang tak? Cerita banyak tak ada. Awak just buat apa tahu? Awak just buat YM tambah C. Betul awak bagi tahu Y tu apa, M tu apa, X tu apa, Y tu apa. YM YM pula. Y apa dia, M apa dia, X apa dia, C apa dia. Tu maksud dia. Ha. Bagi tahu itu maknanya awak telah terangkanlah macam mana P itu diperolehi. Alright, masa dah habis. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Cikgu. Tak? Tak boleh. Okay, sekejap. Saya salin soalan ni X tolak PY sama dengan QXY dengan keadaan PQ. Okey, settle. Jika pasti mencancang 2 kali 1 bermaknanya awak yang kena bagi jadi 1 per Y lah. Tapi sebelum awak nak jadikan 1 per Y tu, awak nak bahagi darab ke awak settle dulu persamaan ni. Settle dulu persamaan ni. Nampak persamaan ni pun bukan linear dah pun. Kan? Sebab dia dah XY macam tu kan. Dia dah bukan linear dah pun. Pun kita tengok lah. Okay, kita nak buat macam mana Kalau saya buat macam ni, saya kumpul Y dengan Y dulu kot. Kumpul Y dengan Y dululah. Kita biar X duduk seorang-seorang kat sini. Walaupun kat sini ada X. Kumpul dulu. Lepas tu, kita faktorkan Y lah. Sebab saya nak bagi Y duduk seorang-seorang. Q per X tambah P. Lepas tu, yang ni X lah. Lepas tu, yang ini saya boleh buat macam ni X boleh pergi ke bawah, Y pergi bawah sini. Jadi 1 per Y kat sini. Ini akan jadi P tambah QX per X macam ni.
Awak faham saya buat apa? Nah, faham? Faham. Jadi siang, saya tak payah nak bahagi apa, dah memang saya dapat satu per y ni. Dah dapat. Cuma yang awak kena adjust balik yang ujung y nak bagi jadi YMX tambah C tu lah. Kan kita dah ada Y dah. Saya tadi pun fokus pada Y dulu. So Y dah dapat. Sekarang kita fokus pada MX sama C tu. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat macam ni lah. 1 per Y. P ni kita bagi X. Tambah QX ni pun kita bagi dengan X. Kita pecah dua lah. Kita pecah dua. Lepas tu yang ni boleh potong. Jadi jawapan kita akan jadi, saya bawa ke sini 1 per Y sama dengan P. Pecah juga. P 1 per X ni. Tambah Q. Sebab dah potong X. Jadi Y kita, Y kita yang ni Y dengan X. M kita yang ni. M dengan C kita. Sebab soalan tak tanya terang. Dia kata terang bagaimana P dan Q dapat diperolehi je. Jadi P dengan Q kita dapat macam tu. Kita pecahkan macam tu lah. Jadi maknanya Y kita, yang ni Y sama dengan 1 per Y. X sama dengan 1 per X. M sama dengan P. Dan Q sama dengan Q pula dah. C sama dengan C Q. sama Q. C sama dengan Q. Okey. Itulah maksud dia macam mana P dan Q dapat diperolehi. Jadi kita dapat M kita P dengan C kita sama dengan Q. Ada yang nak salin ke? Okey, dah. Screenshot kot Ya, dah. Baik. Alright, baik. Ada lagi 2 minit macam ni, 2-3 minit. Jadi saya berhenti tekat ni dulu. Saya akan hantar kat awak nombor 9, 10 ni. Mungkin 2, 3 ataupun 5. Paling banyak pun 5 lah. So awak teruskan buat di rumah. Besok malam insya-Allah saya akan confirm esok. Saya akan adakan kelas malam esok pukul 9 sampai 10.30 malam. Saya harap awak boleh hadir lah. Itu kelas yang saya anggap kelas tambahan lah. Kelas tambahan untuk kita buat kertas 2 ni. Kita buat hari ni kertas 1 lah. Kertas 1. Jadi saya harap awak boleh hadir lah esok. Dan kalau awak ada masalah apa-apa, boleh PM tepi lah. Masa saya bagi soalan ni, awak kalau boleh jangan tunggu lama. Buat terus. Awak boleh hantar dekat kita punya Padlet tu lah. Okay, memang saya kumpul kat situ. Yang mana saya hantar kebanyakan saya ada write lah. Kecuali saya tak write lagi, tolong maklum lah. Tapi selalunya saya dah, saya rasa saya dah. Mari kita tengok. Nak tengok tak? Dah Padlet kita. Ni part accountant nak buat apa? Scientist. Ramai juga yang membiarkan kosong dia punya wall. Ni biar kosong. Ni tak hantar apa-apa ni. Ni ada orang yang hantar. Nampak? So saya dah hantar ni, saya dah write semua dah. Boleh check lah. Yang biar kosong ni pun ramai kat ni. Syahirah ni saya heran. Selalu dia hantar kerja. Sekarang dia tak berapa nak hantar dah. Tak berapa dah sangat. Aida punya. Fatin punya. Semua saya muat dah kot. Semua saya muat dah. Ni Aliana apa? Aliana pun Haji hantar. Okay, ini je lah. Kawan-kawan yang sudi melayani saya. Yang lain tu tak berapa sangat. Tapi tak apalah. Saya harap awak boleh buat dan hantarlah kat sini. So, ada soalan setakat ni? Tak ada kot. Tak ada? Cikgu, nanti soalan yang cikgu nak bagi tu dalam bentuk Awak nak apa? File. ke PDF? Awak nak bentuk apa? Nak PDF? Ya. Okay, boleh. Boleh lah.
Awak nak gambar boleh, PDF boleh, macam semua boleh. Ataupun saya hantar dulu lagi. Okay. Okay. So, setakat tu kelas kita hari ni. Kalau ada apa-apa macam saya tadi, boleh mesej saya dan sebelum saya tamatkan kelas, mari kita baca doa. Okey. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Salam masih Bye. Saya Jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. Sama.